Early Medieval Europe dikenali juga sebagai Early Medieval Ages, Early Medieval Period atau Dark Ages. Jadi di sini dapat kita lihat kawasan peta yang menunjukkan negara-negara Eropah yang terdiri daripada Ireland, England, Scotland, Perancis dan negara-negara yang lain. Di mana kejatuhan Empire Roman merupakan titik permula kepada zaman baru dalam sejarah Eropah dan telah dirujuk sebagai zaman gelap oleh para sejarawan. Seterusnya, Poet Petrarch merupakan seorang individu yang merupakan tokoh cendekiawan berbangsa Itali yang telah memberikan nama zaman gelap itu sendiri kerana merasakan literasi ataupun karya-karya sastra Latin dan juga ilmu seni sudah makin dilupakan. Poin yang seterusnya adalah agama, di mana agama pada ketika ini lebih berpusatkan kepada agama Kristian dan beberapa bentuk-bentuk agama Kristian yang lain juga telah pun dibentuk kerana puak-puak yang berlainan. Seterusnya, ilmu pendidikan pada ketika ini lebih tertumpu kepada ilmu seni dan juga sastra, di mana banyaknya penghasilan kraft-kraft, manuskrip, sajak, barang-barang kemas ataupun mereka lebih terkenal dengan Anglo-Saxon. Info tambahan, Anglo-Saxon ini merupakan sebuah puak Jerman yang telah datang ke Eropah pada suatu ketika dahulu dan menjajah Eropah dan menguasai hampir keseluruhan negara-negara Eropah. Ilmu pertanian juga pada ketika ini mula berkembang. Seterusnya, peperangan, di mana berlakunya peperangan di kalangan puak-puak Eropah ini bagi merebut tahta dan merebut kuasa. Dan akibat daripada peperangan ini telah berlakunya banyak kematian dan juga pertumpahan darah. Dan pada saat ini jugalah mulanya kedatangan Islam ke negara Eropah. Jadi imej-imej tersebut merupakan beberapa contoh barangan kemas dan juga kraft-kraft tangan yang telah dihasilkan pada zaman tersebut. The Medieval Mathematics. The Medieval Mathematics muncul pada abad zaman kenaikan ahli matematik China, India dan juga Islam. Yang kedua, bidang pengajian adalah di dalam bidang kemanusiaan seperti falsafah dan juga sastra. Pengiraan dibuat menggunakan sistem angka Rom yang tidak efisien serta menggunakan abakus berdasarkan model Rom dan juga Greek. Pada abad ke-4 sehingga 12, pengetahuan dan juga kajian Eropah mengenai aritmatik, geometri, astronomi dan muzik adalah terhad pada abad pertengahan matematik. Yang seterusnya, kedatangan Islam. Menjelang abad ke-12, negara Eropah terutama Itali mula berdagang ke timur. Kemudian pengetahuan negara timur secara beransur-ansur mula tersebar ke negara barat. Ketika itulah Robert of Chester menterjemah buku Al-Khwarizmi mengenai algebra kepada bahasa Latin pada abad ke-12. Ketika itu jugalah penulisan penuh Euclid iaitu Elements diterjemahkan ke dalam pelbagai versi oleh Adelaide of Bulk, Hermann of Carinthia and Jared of Cremona. Kemudian mencipta pelbagai keperluan praktikal untuk matematik dan ketika itulah aritmatik juga mula memasuki ke dalam kehidupan harian biasa dan tidak lagi terhad kepada bidang akademik sahaja. Selepas matematik tersebar secara meluas, beberapa ahli matematik yang hebat dilahirkan seperti Leonardo of Pisa ataupun dikenali sebagai Fibonacci. Yang kedua, Nicole Oresme, René Descartes, Nicholas of Cusa dan juga Gottfried Leibniz. Siapa itu Leonardo of Pisa? Leonardo of Pisa atau dikenali juga sebagai Fibonacci yang merupakan ahli matematik barat terhebat pada zaman pertengahan. Fibonacci memperkenalkan sistem nombor moden ke barat yang akhirnya membolehkan sains dan matematik berkembang. Ayahnya, seorang pegawai awam yang mementingkan percukaian perdagangan antara Pisa dan Afrika Utara. Ayah Fibonacci menghabiskan banyak masa di bandar pelabuhan Arab Bugia dan karyanya dalam percukaian perdagangan menyebabkan dia percaya masa depan akan cerah bagi orang yang memahami nombor secara menyeluruh. Kemudian, yang kedua,
Fibonacci popularized the Hindu-Arabic numeral system. The Hindu-Arabic numeral system or Indo-Arabic numeral system is a positional decimal numeral system, the most common system for the symbolic representation of numbers in the world, and it was invented between the 1st and 4th centuries. Fibonacci introduced Europe to the sequence of Fibonacci numbers, which he used as an example in Liber Abaci. Fibonacci discovered his famous sequence while looking at how generation of rabbit breed. Okey, untuk Fibonacci sequence, kita dapat lihat dia punya sequence 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Okey, untuk dapatkan sequence ini, first kita kena tambah 1 tambah 1 untuk dapatkan nilai 2. Kemudian 1 tambah 2 untuk dapatkan nilai 3. Kemudian 2 tambah 3 untuk dapatkan 5 dan seterusnya. Itu cara pertama. Yang kedua, kita dapat kira macam ini. Kita boleh buat macam ni juga. 1 tambah 0 sama dengan 1. Untuk dapatkan 1 sini, 0 tambah 1 dapat 1. 1 tambah 1 dapat 2. Kemudian 1 tambah 2 dapat 3. Kemudian 2 tambah 3 dapat 5 dan seterusnya. So, kita akan dapat juga Fibonacci sequence. Okey, untuk bahagian ini kita tengok contoh soalan untuk Fibonacci sequence, macam mana nak cari dia. Satu lagi cara, dia bagi F3457028887 dan juga F35922745. Macam mana kita nak cari F33? Okey, yang ni Fibonacci sequence 1, 1, 2, 3, 5. Yang macam tadi. So, 1 adalah F1, 1 adalah F2, 2 F3, 3 untuk F4, 5 untuk F5 dan juga 8 untuk F6. So, dalam kotak ni, kita tengok 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian, F1 tambah F2 sama dengan F3. Sama juga yang bawah ni, 1 tambah 2 dapat 3. F2 tambah F3 sama dengan 4. So, untuk soalan ini, kita kena buat F33 sebab kita nak cari F33. Dia bagi F34 dan juga F35. So, nak cari F33 tambah F34 sama dengan F35. Kemudian, F33 tambah F34 kita ambil dekat soalan yang dia bagi sama dengan F35. F35 kita ambil soalan sini. Kemudian, kita buat macam biasa, substitute. Kemudian, pindahkan untuk dapat nilai F33. Kemudian untuk yang bawah ni, dia cari F32. Dia suruh cari F32 tambah F33 sama dengan F34. Kemudian F32, kita tak tahu nilai dia berapa. F33 kita dapat daripada sini. Kemudian sama dengan F34. Untuk dapat nilai F32, kita buat juga macam tadi. First substitute. Kemudian F32, F34 tolak F33, dapat F32. In the Liber Abaci, the manuscript book advocated numeration with the digits 0 until 9 and place value. Saya akan menerangkan tentang the golden ratio. Golden ratio ni dijumpai oleh Robert Simpson, di mana dia tengok ratio of each term in the Fibonacci sequence to the previous term approaches. Jadi dia bahagikan term yang seterusnya kepada term yang sebelumnya. Okey, kita boleh lihat dekat dalam contoh gambar ni. Kita tengok ini adalah Fibonacci sequence. Dia bahagikan term yang selepas dengan sebelum. Jadi makin besar Fibonacci sequence tu, makin dia mendekati satu nombor, which is nombor tu adalah 1.618033987. Nombor inilah yang dikenali sebagai the golden ratio. Golden ratio ini juga dikenali sebagai golden mean, golden section ataupun divine proportion. Golden ratio ni dalam Greek letter sebagai phi. Golden rectangles dan golden spiral ni banyak boleh dilihat dalam pembangunan yang dihasilkan pada waktu zaman Mesir Purba dan juga pada waktu Greek. Mesir Purba contohnya piramid. Greek contohnya Parthenon. Golden spiral pula boleh kita lihat alam semula jadi kita. Contohnya seperti cengkerang, galaksi kita, telinga manusia, muka wanita, muka perempuan. Salah satu karyawan yang terkenal adalah Leonardo da Vinci yang melukis Mona Lisa tu menggunakan konsep golden ratio.
Lattice multiplication ini adalah juga salah satu sumbangan Fibonacci kepada dunia medieval Europe pada waktu itu. Lattice multiplication ini bukanlah hasil yang dibuat oleh Fibonacci sendiri, malah lattice multiplication ini adalah merupakan originally-nya pioneered by ahli matematik Islam iaitu Al-Khawarizmi. Ini saya bagi contoh macam mana untuk menggunakan lattice multiplication. Okey, saya nak tunjuk macam mana gunakan lattice multiplication. Jadi saya pilih, kita ambil lah apa-apa nombor kan untuk darab kan. Yang nombor besar. Okey, contoh saya ambil 2, 6, soalan dia 2, 6, 5, 3, 2653 darab dengan 36. Okey, berapa? Okey, kita boleh guna kalkulator, tapi saya ajar guna lattice multiplication macam mana. Okey, first sekali kita ambil nombor 2653 ni, kita susun untuk setiap satu kotak. Okey, 2, 6, 5, 3. Seterusnya, yang 36 ni kita letak pula di sisi dia. Tak kisah kiri atau kanan, tapi saya letak belah kanan. Okey, 3 dan 6. Okey, setiap ni, pertemuan ni kita darabkan dia. Contoh 2 kali 3, 6 kali 3, semua ni. Okey, semua ni, dua kotak ni lah. Okey, jadi 2 kali 3, 6. Okey, sebabkan kawasan peluh dia kosong, jadi kita tak kosong. Jadi 6 kali 3, 18. Okey, 5 kali 3, 15. 3 kali 3, 9. Okey, seterusnya buat yang bawah. 3 kali 6, 18. 5 kali 6, 30. 6 kali 6, 36. 2 kali 6, berapa? 12. Okey, lepas tu bila dah ada ni, kita tambahkan untuk setiap diagonal ni kita tambah. Okey, 8, of course lah, jadi 8 je lah. Okey, 9 tambah 1, 10. 9 tambah 1 tambah 0, 10. 10, 1 naik atas, bawa ke hadapan. Okey, 0 tambah 5, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 6, 14. Tambah 1, 15. Okey, bawa 15. 5 tak sini, 1 bawa naik atas. Okey, 1 tambah 8 tambah 3 tambah 2 tambah 1, berapa? 9 tambah 3, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 1, 15. Okey, naikkan lagi 15 tadi, 1 ke depan lagi. Jadi 1 tambah 6 tambah 1 tambah 1 jadi 9. Okey, ini tak adalah kosong. Okey, jadi jawapan untuk hasil darab 2653 darab 36 adalah 95508. Okey, kita dapat jawapan 95508. Okey, untuk meyakinkan lagi, kita guna kalkulator. Okey, kita masukkan nilai 2653 darab dengan 36. Nampak Okey, 95508 sama 95508. High Medieval Europe atau nama lainnya adalah High Middle Age adalah tempoh sejarah bagi negara Europe yang berlaku pada tahun 1000 hingga 1250 Masihi sebelum kejatuhan Empayar Roman. Dan Medieval Europe bermula dengan Early Middle Age dan diikuti dengan Late Middle Age. First developmentnya adalah rural exodus dan urbanization. Ini menyebabkan peningkatan pada populasi High Middle Age berbanding dengan Middle Age yang lain. The Crusade. Crusade adalah series of military expedition atau sebuah perjuangan yang dilancarkan daripada Christian Europe untuk menentang orang-orang yang berada di timur, dan ia bertujuan untuk menyingkirkan Holy Land. Mereka juga mempunyai matlamat untuk menawan Jerusalem. Mereka juga telah menubuhkan sebuah penempatan sepanjang pantai di sebelah timur Mediterranean yang dipanggil sebagai Crusader States. Kesan Crusades terhadap High Middle Age dari segi ekonomi, politik dan sosial telah terbukti sejarah pelabuhan antara Muslim, Byzantine dan European terhadap Crusades, dan returning Crusaders telah membawa banyak makanan, rempah ratus dan juga tekstil. Dan Crusade juga telah memperkembangkan pelabuhan yang telah wujud pada zaman itu. Dari segi politik,
telah menyebabkan ramai kematian yang disebabkan oleh peperangan yang berlaku pada zaman itu. Maka tanah yang terbiar telah diuruskan oleh masyarakat pada zaman itu untuk dijadikan pertanian. Dari segi sosial, sesetengah rakyat Europe sangat menghormati terhadap culture ataupun budaya yang lain, dan hubungan yang berlaku antara Kristian dan juga Muslim masih lagi terjejas. Populasi di High Medieval Age, peningkatan populasi pada zaman itu mempunyai beberapa reason ataupun sebab. Yang pertama adalah climate change ataupun medieval warm period, menyebabkan ramai petani able to produce more food. And existence of church and cathedral adalah merupakan bangunan tertinggi di bandar pada zaman itu, dan berakhirnya serangan daripada kaum Viking, Arab dan juga Makia telah menyebabkan kestabilan politik. Advancement of medieval technology menyebabkan lebih tanah dapat ditanam, dan reform of church and feudalism menyebabkan social stability. Growth of medieval towns terdiri daripada dua sebab, iaitu improvement in agriculture, iaitu lebihan daripada tanaman yang dapat dijual di pasar, yang mana tak semua masyarakat pada zaman itu mempunyai kebun untuk sumber makanan. Dan yang kedua adalah revival of trade, iaitu perkembangan semula perdagangan. Sebagai contoh, pelabuhan di Venice atau di Genoa di Itali merupakan pusat perdagangan barangan daripada Timur Tengah dan Asia. Saudagar selalu mengembara melalui laut. Jadi, pelabuhan tersebut telah menjadi tumpuan sebagai pusat perdagangan. Okey, pada zaman itu juga sangat mementingkan pendidikan sehingga telah terdirinya beberapa universiti yang terawal, iaitu di Bologna, Itali, Paris dan juga Oxford. Dan antara salah satu sebabnya adalah church dan juga secular government mahu menjadikan lebih seragam, maka mereka memerlukan orang yang berpendidikan untuk menempatkan kedudukan tersebut. Dan ini adalah antara visual art yang wujud pada zaman itu, iaitu Anglo-Saxon art, Romanesque art, Gothic art, Indo-Islamic architecture, Byzantine art, dan akhir sekali adalah Illuminated manuscript.